Wrong channel. Ha? Wrong channel. Wrong channel? Aduh, minta maaf lah saudara Murad, saudara Ciki, saudara Lina Syahlan. Sebab ini dia wrong channel katanya. Saya pun tak tahu. Ya, saudara Empat Pelang Kering. Macam mana wrong channel ni? Sama juga. Saudara, kalau ada Asnadi, Sulaiman, kalau ada permasalahan dalam Facebook, boleh lari pergi ke Instagram ya. So Lina Syahlan, Saudara Fauzi Taib, Saudara Fiziham, Nazrul, Syah Ibrahim, Hamizah Adnan, saya rasa mungkin dah okey yang ikut. Haji Azhar belum manaf. Ini maklum sajalah. Telefon-telefon dah berubah apa semua kan. Jadi itu keadaannya. Saudara Haji Azhar, Muhammad Rosli. Waalaikumsalam saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali. Apa khabar orang Kota Baru dah? Faizal Joran, Abdullah Safi, Radian Razak. Saya sentiasa mendoakan teman-teman semua sihat walafiat. Suara saya dengar tak dengar? Itu yang paling penting. Abdullah Safi, Yu Sun Pin, Mahludin, Muhammad Faizal, Lan Basong, saudara Zulkarnain, saudara Azri Hamid. Apa khabar? It's okay, line okay. Terima kasih. Saudara Amir Dollah, saudara Fahmi Lia, Ramli Sabran dan teman-teman yang lain. Saya nak menyantuni selepas ini pun saya tak tahu macam mana nak buat. Sebab ini telefon baru. Aduh. Muhammad Jaafar, Nur Maria, apa khabar? Muhammad Azmi, Muhammad Ali ya. Line clear from Newcastle. Thank you. Salbiah binti Omar Mila. Baik saudara, laporan saya hari ini tentulah tentang kedudukan virus corona. Hari ini tanggal 29 Jun, hari Selasa. Jumlah hari ini meningkat, tak tahu kenapa. Tiba-tiba saja dia meningkat. Ya, Saudara Amiruddin, Saudara Jameson, ya. Hari ini 6,437 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Menjadikan jumlah keseluruhan sudah 745,703 orang. Yang mengundang 107 kematian. Agak tinggi hari ini kematiannya. Semalam 60 lebih saja, kemarin 70 lebih, hari ini 107. Dan jumlah kematian terkumpul sudah pun mencecah 5,108 orang. Saudara, ini bukan main-main punya cerita dah ni. Di Perlis, Alhamdulillah, Perlis sifar kembali. Semalam 5, hari ini tiada jangkitan. Di Kedah ada peningkatan, semalam 194, hari ini 284. Di Pulau Pinang juga naik balik. Semalam 88, hari ini 115. Tapi di Perak, Alhamdulillah, lega Yub. Semalam 400, bertabur darah. Tengoknya. Hari ini 184. Mungkin gamaknya Ebit Wan Lebor dah menjerit gamaknya. Mungkin turunlah, lari lantang pukang lah. Di Selangor, tiba-tiba hari ini meningkat balik angka 2,000. Semalam dah elok, dah susut sedikit 1989. Hari ini 2,299. Begitu juga di Bola Persekutuan. Hari ini begitu tertinggi ni di Bola Persekutuan. Tiba-tiba saja semalam 469, hari ini meningkat dekat 700, iaitu 1,361 warga wilayah yang dijangkiti oleh virus corona. Di Putrajaya juga meningkat daripada 8 pada 32. Di Negeri Sembilan, macam mana yang tiba-tiba je 629, hari ini naik lagi 700. Begitu juga di Melaka, meningkat 183, hari ini 252. Ya, Saudara Nik Rahman, apa khabar Saudara Nik? Sehat ya? Lembu susu okey? Lembu kuda. Saudara Nik Rahman dia ada perusahaan susu lembu kuda liar. Di Melaka 252, di Johor ada peningkatan sedikit. Semalam 243, hari ini 271. Di Pahang juga ada meningkat ni. Semalam dah cantik dah Pahang tu. Beberapa hari dulu double digit. Tiba-tiba sejak 2 hari ini di Pahang, semalam 111, hari ini 250. Di Terengganu susut, Alhamdulillah, double digit. Semalam 23, hari ini 21. Di Kelantan ada sedikit peningkatan. Aduh, kita kurangkanlah balik. Dah cantik dah semalam. Semalam 101, tiba-tiba hari ini naik 131. Di Sabah, Alhamdulillah, Rosinin. Semalam di Sabah 258, hari ini 178. Di Labuan ada peningkatan 108 semalam, hari ini 107. Tetapi Alhamdulillah, saya melihat di Sarawak, nampak gayanya
gelombang penurunan sudah berlaku di Sarawak. Sebab daripada 513 2 hari dulu, dia turun 409 dan hari ini 242. Alhamdulillah. Itulah laporan yang saya dapat berikan keseluruhannya pada hari ini tentang kedudukan virus corona yang melanda negara kita, yang membuatkan kita hidup dalam keadaan yang tidak menentu, saudara. Ya. Kalau diikutkan hari ini 6,437, jumlah untuk bulan ini sahaja 29 hari bulan sudah 172,446. Itu untuk bulan Jun. Mengatasi bulan yang lalu 163,644. Sebab itu saya katakan 2-3 hari lepas, saya khawatir besar kemungkinan peningkatan ini lebih tinggi daripada bulan lalu. Bagaimanapun berusahalah kita. Bersamalah kita berdoa, di samping itu kita berusaha untuk menjaga kebersihan diri, menjaga penjarakan sosial. Kalau tiada keperluan, tak perlu keluar dari rumah, saudara. Baik, kita pergi ke tazkirah pendek. Rasulullah SAW mengingatkan bahawa di akhir zaman umatnya akan terasing dan para pengikutnya amat sedikit. Sebagaimana sabda baginda, Islam bermula dengan terasing dan akan kembali sebagaimana bermula dalam keadaan yang terasing. Maka kemuliaan bagi orang-orang yang terasing. Jadi mereka-mereka yang masih kekal dalam Islam ini dijamin kemuliaan oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan itu sahaja, saudara. Ujian dan fitnah berat yang terlukis dalam hadis Nabi SAW mengatakan akan tiba satu masa pada manusia orang yang memegang ajaran agamanya layaknya seperti orang yang menggenggam bara api. Ini hadis ini adalah daripada hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi mereka yang menjaga agama, yang kekal dalam agama, mereka ini diibaratkan menggenggam bara api. Jadi saudara, bersamalah kita pertahankan kepercayaan kita, akidah kita untuk sentiasa berada dalam nur Islam. Jangan lupa saudara, hanya hidup kita sementara di dunia ini dan kita akan kembali pada yang kekal. Baik saudara, mutiara kata kita hari ini, kebaikan yang kamu buat hari ini mungkin esok sudah dilupakan orang. Sebab itu orang kata kebaikan kita lakukan hari ini mungkin sudah dilupakan keesokan oleh orang. Namun teruskanlah berbuat kebaikan. Terus berikan yang terbaik kerana kebaikan itu adalah urusanmu dengan Allah, bukan dengan orang. Ya saudara, setiap kebaikan yang kita lakukan itu bukan urusan kita dengan manusia, sama manusia. Itu urusan kita dengan Allah SWT. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Masih lagi tak tuntas dan masih lagi berhelah di sana sini. Dan seandainya negara berbelanja tanpa had, maka kita akan menuju ke muflisan ataupun bankrupt. Kalau kita berbelanja tanpa mengikut aturan yang ditetapkan. Sebab itu kita minta supaya Parlimen segera bersidang. Ya, saudara? Baik. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah jangan hanya sekadar mimpi. Apa maksud saya jangan hanya sekadar mimpi? Kita santun dulu apa kata Pak Nazil. Saya suka Pak Nazil ni. Dia punya pantunnya pendek-pendek tapi cantik bahasanya. Hari ini masih lagi dengan 3 perkataan pada setiap bait-baitnya. Itu, apabila buka puasa, makan jambu susu. Orang ada kuasa, mudah ikut mahu. Cara Pak Nazil ni begitu dia menegur. Pada hari lusa, kena sambut umat. Jangan rebut kuasa kalau tiada ilmu. Pada hari lusa, kena sambut tamu. Jangan rebut kuasa kalau tiada berilmu. Itu pesan Pak Nazil. Jangan kamu berebut kuasa kalau kamu tidak mempunyai ilmu. Terima kasih Pak Nazil. Indah bahasanya. Baik dia punya peringatan kepada kita. Maaf Datuk, kami memang dah berkurung dalam rumah. Aduhai saudara Syukri, saudara Adarus Ayub, saudara Dina. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan malam ini, saya ingin mengingatkan saudara bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube ataupun mana-mana channel seperti Instagram ataupun daripada Twitter dan sebagainya, maka anda bertanggungjawab di atas setiap suntingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan.
Jadi sila pastikan anda berfikir panjang sebelum menyalin semula ataupun menyunting live saya ini untuk dimasukkan ke dalam live yang tempat lain, saudara. Dan ini adalah pencerahan politik. Kita prinsipnya we must agree to disagree. Ini adalah sekadar pencerahan atas pengetahuan saya. Tidak lebih daripada itu dan tidak ada niat untuk memburukkan sesiapa. Tapi bila saya mendapat dapatan saya daripada apa yang berlaku hari ini, saya sekadar memberi pencerahan mengikut pengetahuan saya. Ya. Dan prinsip kita, we must agree to disagree. Itu kita kena ingat, saudara, ya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Baik, saudara. Hari ini saya melihat semalam saya tengok antara kenyataan menteri-menteri yang melegakan sedikit rakyat, ada seorang menteri saja. Orang lain tak buat apa pun, iaitu saudara Datuk Samsul Nasarah. Dia kata kerajaan akan kekalkan tarif bil elektrik bagi 9.44 juta pemegang akaun domestik dan industri tenaga nasional berhad di seluruh Semenanjung dan Sabah dari 1 Julai hingga 31 Disember. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kerana katanya bahawa kerajaan bersetuju untuk membiayai pembiayaan ribat tambahan sebanyak 0.87 sen bagi setiap kilowatt yang melibatkan peruntukan sebanyak 493 juta melalui dana kumpulan wang industri elektrik. Rupanya tenaga nasional juga ada dananya. Mereka menyimpan juga daripada dana kumpulan wang industri elektrik yang disimpan dan dikeluarkan untuk membiayai untuk rakyat. Jadi menurut Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Dr. Samsul Nasarah, kerajaan berbuat demikian dengan mengambil kira cabaran dan kesukaran yang dihadapi oleh rakyat. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Inilah yang kita mahu. Ialah seorang ajalah Menteri UMNO yang nampaknya begitu peka dengan kehidupan rakyat. Yang lain wallahu alam bisawab. Sekali lagi saya mewakili warga Cinta Damai, rakyat yang tertekan, rakyat yang terkurung, ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang begitu prihatin kepada kehidupan rakyat. Keep it up. Semoga saudara kekal berada di anjung kuasa. Yang lain tu cloud. Baik, saudara. Semalam, mengikut semalam ke hari ini, saya rasa hari ini perkara berlaku. Kelihatan ini berlaku di pusat beli belah di Giant di Kuantan, Pahang. Seorang lelaki akhirnya mengambil keputusan. Seorang lagi mengambil keputusan menamatkan kehidupannya dengan menggantung dirinya semalam. Ini gambarannya. Saban hari kita akan dapat melihat ada orang mengambil keputusan membunuh diri. Lain tidak bukan kerana tekanan hidup yang tidak mampu untuk mereka meneruskan kehidupan. Jadi sebab itulah kita katakan bahawa pimpinan negara perlulah peka, perlulah prihatin. Jangan main-main dengan perasaan rakyat. Kerana sekarang ini daripada bulan Mac ke Oktober sudah 266 orang bunuh diri. Dan yang paling menyedihkan, 60%-nya adalah mereka yang beragama Islam. Hilang pertimbangan, hilang akidahnya. Jadi kita kan tahu bunuh diri ini salah dan berdosa besar. Tetapi mungkin kerana stres dan kesempitan hidup sepanjang musim pandemik COVID-19 ini, jadi saya pun tak tahu nak cakap macam mana lah. Bagaimanapun saya melihat bahawa kebanyakan yang mengambil tindakan bunuh diri ini bukan di kalangan mereka yang gelandangan. Saudara, mereka masih punya keluarga, ada anak, ada isteri, tapi tekanan. Jadi mungkin gamaknya mereka selama ini tak pernah susah. Tapi bila berhadapan dengan suasana begini, dengan situasi yang lahanat begini ni, tentulah maka akhirnya mereka ambil keputusan begitu, tak mampu. Memang kita marahlah suasana begini sebab kita melihat bahawa seolah-olah tidak ditangani. Saya bayangkanlah dengan tiba-tiba saja mereka hilang pendapatan, hilang sumber ekonomi mengudum, berhutang pada alung dan sebagainya. Ini keadaannya. Kita bersimpatilah. Saya bila tengok baca ini saya agak sedih. Dan hari ini juga beberapa teman-teman, warga netizen, rakyat yang cinta damai menganjurkan, mengusulkan agar mereka yang terkesan dengan kehidupan yang begitu susah, yang perit, dalam rumah dah tak ada makan apa semua tu, letakkan bendera putih di depan rumah. Tak kisahlah, tak ada kad bendera pun, ambil lah kain putih tu,
letakkanlah depan rumah. Memanglah bendera putih ini kalau dalam peperangan artinya kita dah kalah. Artinya memang rakyat sekarang ni dah kalah dalam peperangan, menghadapi kehidupan yang semakin susah. Dan bendera putih ini juga bukanlah perkara yang baik. Apabila berlaku kematian, kalau di simpang-simpang jalan kita nampak ada orang letakkan uncang, ada bendera putih tu, mana ada kematian. Sama ada umat Islam ataupun warga Tionghoa. Saya ada juga kawan-kawan saya bila dia kembali ke pangkuan ilahi, mereka akan meletakkan di sepanjang jalan itu tanda putih. Itu menandakan kesugulan, kesusahan. Jadi saya hairan sebagaimana yang dilontarkan oleh Dato' Zahrin sebentar tadi. Dia marah bila warga lebay-lebay ni. Dia kata sepatutnya berdoa je lah, tak payahlah nutup bendera putih dan sebagainya. Jangan ditertawakan. Saya dah bercakap, anda mungkin senang sekarang. Ada orang yang susah, jangan ditertawakan orang susah. Jadi saya mengharapkan agar warga net, teman-teman yang berkesempatan mendengar pencerahan saya, seandainya anda lalu di mana-mana rumah, depan rumah tu ada bendera putih, kalau boleh berhentilah, berilah bantuan. Berartinya mereka sudah tak ada apa lagi dah surrender untuk hidup. Kalau orang ini susah, kita seharusnya membantu. Inilah sebenar-benarnya antara hukum hudud yang mengikut kepengetahuan saya menjadi kewajipan bagi umat Islam membantu sahabatnya yang dalam kesusahan. Kalau anda tidak membantu, anda berdosa. Ini sebenarnya diwar-warkan kepada semua. Bukan hukum hudud potong tangan saja. Ini cakaplah taksir lah. Sedangkan kalau dalam kampung itu ada orang susah, menjadi tanggungjawab warga satu kampung itu untuk membantu mereka. Saudara Kurosaki Yoshigo, Pahang negeri UMNO, ramai bunuh diri. Wallahualam, saya tak dapat. Saya minta maaf. Cuma tadi berlaku di Kuantan lah. Semalam berlaku di Selangor. Tak boleh katakan Pahang aja ya, saudara. Maklum sajalah, kadang-kadang saya tidak mahu mewawarkan benda yang tak betul. Saudara boleh komen, tapi pimpinan kerajaan PN ni rasanya, ya betul, mereka harus bertanggungjawab. Jika mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab, anda pikullah. Kalau orang akhirnya give up dalam hidup, berpunca dari mana? Sebab itu saya katakan tadi, dalam hukum hudud menjadi tanggungjawab. Kalau kamu tidak membantu sama Muslim, sama manusia yang susah dalam kampung itu, satu kampung menanggung dosa. Ini tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup senang lenang, jiran kita dalam hukum kejiranan dalam Islam ada. Begitu juga mereka-mereka yang mentadbir Baitul Mal. Kalau anda tidak membantu warga Islam dan anda menyimpan wang-wang itu, anda memakan gaji, wang itu bagi pandangan saya haram. Kerana takkan kita nak biarkan sesama Islam kita untuk hidup dalam penderitaan sedangkan anda hidup senang lenang. Kita mempunyai banyak berbilion, tak silap saya, wang dalam Baitul Mal. Seharusnya pimpinan di Baitul Mal, bukan hanya di Kuala Lumpur, bukan hanya di Persuan, di tiap-tiap negeri juga ada Baitul Mal. Sebab kita tengok tiap-tiap tahun bila hampir datangnya musim hari raya, ada syarikat Telekom menghantar kiriman zakat. Wang zakat-zakat ini adalah dikutip untuk membantu dalam keadaan kesusahan. Bukan untuk dibelanjakan sesuka hati. Ia adalah sebagai tabungan bila kita berada dalam kesusahan. Ini Saudara Nasarudin, Madu 3 filem pun dah keluar, Apek pegang bendera. Ya, saudara, memang begitulah. Bila kita susah, ini Apek lah Madu 3. Tu Piramli kat ni waktu Piramli nak terjun tu, dia tengok, dia nak lari, dia tengok Apek tu, dia kata, hidup susah, mati pun susah. Jadi mati pun pegang bendera. Allahyarham Tan Sri Piramli sudah pun menceritakan banyak pengajaran yang sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita. Begitu juga macam mana Allahyarham Piramli dalam filem Musang Berjanggut. Bila jemaah menteri mengatakan undang-undang kita buat, boleh ubah, boleh itu, boleh ini. Itu keadaan saudara ya. Aduhai, saya sekarang ni kita mesti membantu. Kerana saya dapatan juga saya sekarang ni, ini penduduk
kawasan PPR, perumahan rakyat ni sekarang ni hilang punca pendapatan. Sebab sebuah badan NGO, bukan kerajaan, mendedahkan keadaan penduduk di PPR, kawasan tersepit. Dalam mereka tiada makanan, tiada wang, hilang punca pendapatan, tiada wang untuk makan. So demikianlah realiti yang dihadapi oleh sebilangan besar penduduk projek perumahan rakyat di sekitar Kuala Lumpur. Saya jangan ingat warga kota ini hidup senang. Walaupun mereka duduk dalam rumah batu, tapi kehidupan sekarang ni ramai yang susah. Mereka tidak mempunyai makanan, mereka tak boleh nak keluar rumah, hilang pendapatan dan hidup dengan penuh penderitaan. Sebab itu menurut pengasas bersama Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO, Williston MY Hamirah Izzati Sabarin, dia pihaknya mendapat aduan daripada Ketua Penduduk PPR yang memberitahu sebilangan besar penghuni hilang punca pendapatan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Sebab itu saya katakan bahawa pimpinan kerajaan sepatutnya sebelum kamu laksanakan Perintah Kawalan ini, siapkan dulu persiapan untuk rakyat. Jangan dibiarkan dulu kamu terus buat begitu saja. Kamu isytiharkan PKP sedangkan kamu tak menyantuni rakyat. Akhirnya rakyat terjebak dalam kehidupan yang paling susah. Dan kesan daripada itu sekarang ni kesihatan mental dan tekanan perasaan yang dialami oleh rakyat sejak PKP 3.0 sudah menjadi intipati rakyat yang wajar dipandang serius oleh pihak kerajaan hari ini. Kerana masalah emosi dan tekanan perasaan dikenal pasti menjadi isu utama kesihatan mental rakyat. Takkan kita nakkan rakyat yang ramai yang sakit jiwa? Takkan kita nak tengok rosak mental mereka? Kerana menurut statistik Kementerian Kesihatan Malaysia, 48,000, dan ini statistik Kementerian Kesihatan, bukan saya, 48,000 panggilan telefon yang diterima pihaknya setakat semalam, 6.89% adalah berhubung dengan masalah mereka yang berdepan dengan masalah mental. Kesan daripada pandemik COVID-19 dan juga Perintah Kawalan Pergerakan yang dirasakan merupakan penyebab berlakunya emosi dan juga kesihatan mental warga terganggu. Dan menurut ini dia kata ada juga yang rasanya ingin bunuh diri. Jadi Kementerian Kesihatan KKM merekodkan 578 rupanya saudara sehingga saat ini. Dan rupanya tadi di Kuala Lumpur ada satu. Sudah 579 kes cubaan bunuh diri berlaku antara Januari dan awal Jun tahun ini. Saudara, this is serious. Cubaan yang meninggal lain lah. Yang cubaan untuk membunuh diri sudah 578. Jadi untuk itu, kerajaan perlu memainkan peranan yang sewajarnya di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk membantu. Begitu juga membantu Kementerian Kesihatan menangani masalah ini. Dan peruntukan diperlukan. Katanya dalam bajet 2021, kerajaan hanya memberi peruntukan sebanyak 24 juta saja untuk menangani masalah kesihatan mental ini. So sepatutnya kenalah diberi tambahan agar kementerian tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab begitu. Dan sudah tiba masanya kerajaan memperkenalkan sistem penilaian kesihatan mental. Kerana ini ekoran peningkatan begitu. Jadi pembangunan indeks penilaian psikologi boleh dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan. Dengan hasilnya kelak digunakan untuk membantu pihak yang terbabit bagi merancang program berterusan dalam menangani isu kesihatan mental negara. Saudara, negara kita perlu konsisten membangkitkan isu kesihatan mental dan psikososial yang memberi kesan di rumah, di sekolah, di tempat kerja dan secara umumnya turut mempengaruhi kesihatan rakyat. Saya mendapat laporan katanya, sungguhnya penyakit mental ini yang dialami hari ini bolehlah dianggap sebagai satu bom jangka yang akan meledak pada bila-bila masa jika ia tidak ditangani. Oleh itu amat penting masalah kesihatan mental tidak dipandang sepi. Perkhidmatan saringan dan rawatan kesaringan, mesti mereka yang dah pulih tu kena kawal selia supaya kesihatan mereka bertambah baik. Saya juga mendapat laporan, rupa-rupanya 30% peminjam alung sudah meningkat di negeri Kelantan.
Ini direkodkan oleh Persatuan Pengguna Islam. Persatuan Pengguna Islam Kelantan menjangkakan kenaikan 30% rakyat negeri tersebut melakukan pinjaman dengan syarikat tidak berlesen ataupun alung. Ialah susulan daripada Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Puncanya lain tak ada. Bila mula saja 3.0 ni, maka timbullah pelbagai masalah. Ketua aktivitis tersebut, Datuk Seri Dr. Muhammad Farid Abdul Ghani berkata, tahun lalu dianggarkan lebih 1,000 peminjam dari 168 alung direkodkan di seluruh negeri tersebut. Artinya ada 1,000 rakyat Kelantan yang terpaksa meminjam daripada alung. Dan kebanyakan dari mereka terdiri daripada peniaga serta kontraktor yang terpaksa meminjam dengan syarikat peminjam wang tidak berlesen kerana proses kelulusan daripada bank amat sukar. Katanya pada Ramadan lalu terdapat 5 aduan daripada peniaga bazar Ramadan yang tidak mampu membayar semula pinjaman alung selepas wang yang dipinjamkan habis digunakan sebagai modal berniaga. Yang bulan Ramadan yang lalu baru nak start niaga, ambil duit, pinjam duit daripada alung. Tiba-tiba kerajaan membuat keputusan bahawa semua peniaga-peniaga bazar Ramadan di Kelantan tidak dibenarkan berniaga. Akhirnya wang sebut habis dan mereka sekarang terdedah kepada dengan alung macam mana nak bayar. Ini juga mengakibatkan orang sakit jiwa, saudara. Sebab duit yang dipinjam dah digunakan untuk membeli barang, tapi tiada pulangan kerana bazar Ramadan ditutup dan mereka menghadapi masalah untuk membayar balik. Ya, bagaimanapun kata persatuan tersebut, kita dapat selesaikan selepas melakukan perbincangan dengan pihak berkenaan. Dan saya harap pihak berwajib, persatuan-persatuan NGO turun. Kalau ada peniaga-peniaga khususnya di Kelantan lah, sebab katanya 30% minjam daripada alung ni, tanganilah mereka. Dan anda juga kalau anda berminjam daripada alung, jangan malu. Jangan malu pergi ke depan, tengoklah. Bagi saya akan cuba menghubungi Datuk Dr. Ashraf Wajdi supaya Pergerakan Pemuda UMNO dan juga Puteri UMNO mewujudkan satu unit kaunseling bagi mereka-mereka yang terdedah kepada pinjaman alung. Bagi saya ini juga perlu ditangani. InsyaAllah kalau sehari 2 hari ini, kalau saya dapat berkesempatan menghubungi Ketua Pergerakan Pemuda dan Ketua Puteri UMNO, santunilah mereka ini dan tengoklah, bukan mana kita ada duit kita bagi, tidak. Menjadi orang perantaraan antara peminjam dengan alung. Ini keadaan sebenarnya kita mengharapkan supaya adalah sesuatu yang tuntas. Okey? Kita berbalik kepada tajuk kita yang paling penting, semoga tidak sekadar mimpi. Kerana semalam Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri telah mengumumkan pelbagai bentuk insentif dengan alasan mahu membantu rakyat yang terkesan akibat daripada serangan pandemik COVID-19 dan merudumnya ekonomi negara sehingga mengakibatkan lebih 100,000 syarikat kecil, gulung tikar dan muflis. Kemudian 2 juta anak-anak muda dan warga kita yang hilang pekerjaan. Jadi kita mengharapkan agar janganlah apa yang dilontarkan itu sekadar cerita yang molek-molek. Kita mengharapkan ia bukan sekadar indah kabar dari rupa. Tapi bila semalam saya dengar tu, terima kasih. Tapi bila daripada pagi tadi saya menghayati satu demi satu, bait demi bait, baris demi baris ungkapan yang dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya mula tersalah sekejap. Kerana Perdana Menteri umum Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi atas nama Pemulih. Katanya sejumlah 11 juta isi rumah, warga emas dan individu bujang bakal menikmati bantuan khas COVID-19 yang akan disalurkan. Tapi bila saya tengok, alamak, mulai bulan Ogos. Bukan serta-merta. Jadi Perdana Menteri berkata pada pengumuman khas pakej perlindungan tersebut, bayarannya akan bermula daripada bulan Ogos. Bagi isi rumah kategori miskin tega, bakal menerima bantuan RM500 pada bulan Ogos. Kemudian lagi RM500 bulan November. Dan RM300 lagi bulan Disember. Keseluruhannya RM1,300. Bukan bulan ini bulan Jun. 30 hari ini bulan Julai, saudara.
Kemudian katanya, individu bujang, miskin tegar pula, bakal menerima RM100 pada RM100 saudara, pada bulan Ogos. Dan RM300 November berjumlah RM400. Kita ucap terima kasih, ada niat. Tetapi saya katakan tadi, jangan sekadar mimpi. Kategori keluarga M40 katanya bakal menerima RM250. Manakala bujang 40 menerima RM100 juga pada bulan Ogos. Jadi sebanyak RM500 akan diberi bantuan kepada pekerja yang kehilangan pendapatan berdasarkan data KWSP atau Perkeso tahun 2021. Ogos. Akhirnya saya menerima kiriman. Kata ramai kawan kata, lah tu kena kencing lagi lah nampak gayanya. Saya tak boleh menolak kemungkinan itu. Saya tidak dapat menahan mereka untuk menzahirkan keadaan begitu. Saudara Saidin, saya Yusof, ramai peniaga ikan di pasar besar Kuantan tutup kedai. Datuk, tanda like tidak boleh keabsahannya. Jcom cross like dari sahabat semua. It's okay saudara. Biarlah mereka buat pada kita. Tak apa. Jcom nak buatlah. Saya menyantuni. Saya menceritakan. Bukan kita cerita yang tidak benar. Bila saya tengok kadang ini saya terkejut. Biarlah mereka nak buat. Mereka mahu bersekongkol dengan suasana begitu. Akhirnya sebab itu saya katakan, jangan sekadar mimpi. Kamu melontarkan di kaca TV, rakyat mendengar dengan penuh harapan. Sebab itu hari ini, saya nak cakap terus terang, suri rumah pun dah pandai berpolitik. Mereka juga dah berborak dengan keluarga mereka, cerita pasal politik. Kenapa? Selama ini mereka tak nak campur pun soal politik ni. Tapi bila melihat kehidupan yang semakin sukar, yang melihat apa pun tak bergerak, nothing is moving in term of economic. So Jcom nak marahlah. Jcom nak campur tangan, campurlah. Saya bukan nak mencabar saudara. Tapi kalau anda sampai hati untuk menutup semua ini daripada pengetahuan rakyat, carry on. Dan ini tidak akan menghentikan saya. Saya akan sentiasa bersuara. I will never stop talking for the sake of my people. Saya tidak akan berhenti untuk bercakap demi rakyat saya. Saya adalah warga cinta damai. Kita bukan nak bergaduh dengan semua orang. Tapi saya bila tengok keadaan begitu, Jcom nak marah-marahlah. Sebab mana mungkin 28 Jun buat pengumuman. Lepas tu Julai 1 bulan. Ogos baru dapat. Dia sebulan ni rakyat nak makan apa? Sedangkan rakyat dah susah. Keadaan sekarang ni, rakyat di rumah tak ada nasi, tak ada beras, tak ada lauk, tak ada makanan, tak ada tepung. Kamu Jcom nak marah pada saya? Marahlah. Nah, I'm really, betul saya tersentuh. Kerana bagi saya sekarang ni, kerana bila kata begitu, how could? Sepatutnya dia keluarkan segera. Kemudian, okey, Kumpulan Wan Semalam Pekerja perkenalkan pula pengeluaran baru, iCitra. Kita ingatkan RM5,000 tu okey lah. Tak apalah, minta RM10,000 dapat. Okey lah, dapat RM5,000 pun jadilah. Rupanya bukan one off, saudara. Hanya akan diberi RM1,000 dulu. Sebab itu saya tengok dalam culipan yang Muhammad Tasir Najib, dia kata kalau boleh janganlah RM1,000, buatlah RM2,000 dulu. Kemudian RM2,000 second payment. Last kali RM1,000 dalam tempoh 3 bulan. Sebab saya nampak keadaannya, tiba-tiba dia kata bahawa dia akan benarkan RM5,000. Oh, lega. Tetapi bayaran cuma RM1,000 sebulan. Untuk 5 bulan. Jadi katanya, ahli-ahli boleh mula memohon kemudahan pengeluaran di portal iCitra. Memang Citra lah. iCitra. Citra ni cerita-cerita dongeng. Cerita drama. Ahli-ahli boleh mula memohon kemudahan pengeluaran di portal iCitra bermula 15 Julai. Bukan hari ini. Saya ingatkan hari ini buka lah kaunter-kaunter di Kumpulan Wan Semalam Pekerja. Tidak. 15 Julai baru mula minta, baru masuk dalam komputer, dalam internet. Itu kalau mereka yang ada internet. Kalau yang tak ada internet, kenalah pergi ke pejabat Kumpulan Wan Semalam Pekerja di daerah ataupun di kawasan masing-masing. Bila pergi, bermula 15 Julai. 15 Julai prosesnya berapa lama? Bukan dapat immediate. Bukan on the spot. Sebab Menteri Kewangan pun kata bahawa Kumpulan Wan Semalam Pekerja bukan bank. Kita tahu. Sebab ada prosesnya. Dan berapa lama nak tunggu?
Cerita sedap. Kumpulan Wansi Pekerja memperkenalkan kemudahan pengeluaran baharu iaitu iCitra. Menerusi iCitra, selama 12.6 juta ahli kumpulan Wansi Pekerja boleh membuat pengeluaran sehingga RM5,000. Ya Tuhan, janganlah memberi rakyat mimpi-mimpi yang tak tentu. Kita minta, kita tuntut. Tolonglah rakyat. Ini kamu sedap membuat pengumuman, rakyat sedap boleh. Saya yakin malam tadi mungkin ada yang tidurnya berangan besok pagi nak pergi EPF, nak minta pengeluaran. Tetapi mulai 15 hari bulan. Apa ceritanya? Ini pula lagi satu hal ini. Bagi membantu para peminjam pendidikan, beberapa agensi kerajaan bersetuju untuk melaksanakan penangguhan bayaran balik pinjaman pelajarannya. Pertama, memberikan moratorium bersasar selama 3 bulan kepada peminjam-peminjam PTPTN. 3 bulan, brother. Bukan ditangguhkan sehingga tahun depan. Tidak. Kedua, menangguhkan bayaran balik pinjaman pelajaran persekutuan yang di bawah tajaan JPA dan bayaran tuntutan ganti rugi penerima beasiswa persekutuan sehingga 6 bulan. Jadi dapat tu kena lagi. Sedangkan mereka sebelum ini mengatakan bahawa PTPTN akan dihapuskan. Ini kempen mereka. Ini kerajaan, jangan lupa, dalam kerajaan hari ini ada Azmin Ali. Dan kemudian dalam tu Pak Lebay pernah bercakap benda ni. Dan mereka sekarang ni jadi menteri. Jangan lupa. Saya tak akan lupa bila orang politik bercakap. Mereka berjanji masa musim kempen pilihan raya yang ke-14 dulu. PTPTN akan dihapuskan. Bagaimana sekarang ni? Malahan sekarang ni menangguhkan bayaran balik pinjaman pelajaran mara. Tak payah sentuhlah benda ni. Tangani kehidupan rakyat dulu. Isu PTPN ni anda membuatkan rakyat meledak lagi. Sebab rakyat selama ni rasa mereka seolah dikencing. Begitu juga berlangsaan moratorium bayaran balik pinjaman bank. Rakyat pun dengar, oh sedap ni. Saya minum dulu. Katanya lebih daripada 250,000 peminjam yang layak mendapat kelulusan secara automatik. Jadi katanya mereka hanya perlu memilih sama ada untuk mendapatkan moratorium selama 3 bulan atau pengurangan ansuran sebanyak 50% selama 6 bulan. Dengan kerjasama pihak bank, moratorium 6 bulan akan diberikan kepada semua peminjam individu. Sama ada dengan B40, M40 atau T20 dan usahawan mikro. Tiada lagi syarat katanya seperti pengurangan pendapatan, tiada semakan sama ada yang telah kehilangan pekerjaan dan tiada lagi dokumentasi yang perlu dikemukakan. Tapi dia kata anda cuma perlu memohon dan kelulusan akan diberikan secara otomatis. Alhamdulillah. Kemudian itu juga tawarkan kepada pengusaha PKS yang terjejas. Dia kita mengharapkan itu dan saya dengar tadi, saya baca juga kenyataan daripada Menteri Kewangan. Dia kata bahawa keadaan begini, cuma yang tak sedapnya, apa yang saya dipahamkan daripada ciripan daripada Yang Muhammad Hussein Najib, dia kata moratorium terbaru ini tak sama seperti tahun lepas. Di mana faedah serta penalti bagi pinjaman sewa beli selain pinjaman lain telah dikecualikan katanya. Itu yang dulu, sekarang tak begitu. Peminjam biasa masih perlu memohon namun dijanjikan pembayaran secara otomatis. Manakala peminjam daripada kategori perusahaan kecil PKS masih perlu semakan dan kelulusan bank. Jadi sebab itu kita katakan kita minta secara total. Ini keadaannya. Jadi moratorium alhamdulillah. Tak tahulah. Cuma kalau saudara kalau didatangi oleh wakil-wakil bank nak tarik kenderaan saudara, kata bahawa Pak Menteri dah bagi tahu ada moratorium. Sama ada mereka telah pun menghantar surat, mengambil arahan kepada pihak-pihak bank, wallahu alam bisawab. Saya tak boleh nak ulas lebih daripada itu tentang moratorium. Kerana moratorium ini kadang-kadang takut saya salah. Tapi pahamannya sekarang ini, semalam kata begini, hari ini kata begini. Dan kita tengoklah besok apa pula kata Tengku Zafrul. Sebab saudara kena ingat, dia akan mempertahankan bank. Dia tidak akan mengizinkan supaya bank kononnya perkurian. Sedangkan kita menuntut, berkali-kali kita katakan, semalam saya bercakap, kemarin saya bercakap, bahawa sewaktu zaman kemelesetan, beberapa buah bank yang harus sepatutnya muflis menggunakan dana, duit rakyat untuk di bail out. Hari ini mereka kaya raya, bangga mengumumkan untung 2 bilion, 3 bilion. Inilah masanya untuk kembali pada rakyat.
Dan rakyat bukan minta supaya hutang mereka dihapuskan. Tidak. Rakyat cuma minta ditangguhkan. Dalam penangguhan ini, tuntutan rakyat janganlah dikenakan faedah. Jadi bila habis selesai nanti, dah habis COVID apa semua, perniagaan boleh bermula, ekonomi dapat terlaksana semula, maka mereka mulalah bayar. Kalau 6 bulan, 6 bulan lah. Kalau 3 bulan, 3 bulan lah. Bergantung pada kemampuan pimpinan negara untuk memperbaiki ekonomi negara. Kalau tak mampu nak memperbaiki ekonomi negara, pintu besar ada. Sila keluar. Ganti dengan orang lain yang ada kemampuan untuk membina, membangunkan semula ekonomi. Ya, sekarang ni, saya melihat seolah-olah pimpinan melepas tangan. Umum itu, umum ini, tak tahu. Ini keadaannya. Besok umum lain, lusa umum lain. Sebab itu kita mengharapkan, janganlah hanya sekadar mimpi indah. Tell the truth. Usahakan supaya itu menjadi realiti. Dan apa yang meranjatkan saya, tiba-tiba dalam speech semalam, terselit juga lagi. Iaitu dana tambahan sejumlah 400 juta ringgit akan dikeluarkan dengan tujuan untuk membeli vaksin. Saya terkejut. Ini kalau orang bahasa-bahasa waktu saya zaman pemuda dulu tu, ayat ini buat saya tergolek dok. Peruntukan dah bagi 3 bilion. Tambah lagi 2 bilion. Tambah lagi. No! Dalam ucapan itu ada lagi. Kerajaan menyediakan dana tambahan 400 juta bagi menambah bekalan vaksin negara dan mempercepatkan jadual pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan turut menyediakan dana 200 juta lagi bagi pembukaan 29 pusat pemberian vaksin. Saya dah cakap berkali-kali, tak ada keperluan pun 200 juta ni. Sebab kita ada klinik swasta. Kita ada dulu, Datuk Seri Najib dah wujudkan dulu. Klinik satu Malaysia. Gunakanlah. Ini sekarang ni nak pakai lagi 200 juta. Ini saya nampak apa yang dinyatakan. Apa yang tertera dalam laman sosial. Dan 400 juta lagi tambahan untuk membeli vaksin. Apa jadi ini? EU, iaitu Kesatuan Eropah mengatakan mereka dah menyediakan pada kita 5 juta dos. Kerajaan Amerika bagi terima juga pada kita. Kerajaan China pun bagi terima pada kita. Kerajaan Arab pun bagi terima juga pada kita. Dan wang daripada kantong negara 3 bilion untuk pembelian vaksin. Nak minta lagi 400 juta. Ni apa hal ni? Ini saya rasa ada sesuatu ni. Sebab itulah saya berdoa. Marilah kita berdoa supaya akan wujud satu kerajaan baru nanti yang boleh memeriksa dan boleh menilai semak dan imbang sejauh mana pembelian vaksin ini, isu vaksin ini dapat dilaksanakan secara tuntas. Sebab saya tengok, saya kata merapu ni. Sebab dia kata penambahan bekalan vaksin ini antara lainnya sebagai stok penimbal tambahan serta bertujuan memulakan proses vaksinasi bagi 64 juta remaja berumur 12 hingga 18 tahun. Anak-anak yang bakal menduduki SPM tahun ini akan diutamakan. Dan kita hairan sebab dalam kenyataan Menteri Vaksin, Menteri Sains lah, kata tak silap saya lah bahawa 80 juta rakyat, 80%. Kalau 80% rakyat ini boleh divaksinkan dengan wang sejumlah 3 bilion. Itu pun dah tinggi dah harganya. Jadi berapa nilai sebenarnya vaksin ini? Janganlah tak rakyat susah, maka mereka melakukan kepelbagaian. So sekarang tiba-tiba saya dengar sekarang ni pula, ini bab lepas vaksin masih lagi tentang PKP ini, bahawa bilangan pesalah yang engkar prosedur operating standard SOP, Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara merekodkan 866 individu di berkas dengan seramai 779 daripadanya di compound, manakala 24 lagi di reman. Ini tentang kuarantin wajib ni. Dalam keadaan kamu mengumumkan kuarantin wajib, tiba-tiba timbalan speaker boleh berpesta, boleh berkelah, makan durian, masuk dalam ini Instagram, masuk dalam laman sosial. Kenapa tak ambil tindakan? Rakyat kadang-kadang keluar, peliput tak tutup sampai hidung, setengah pun kena compound. Kalau terlupa pakai pelitup muka, pasti kena compound. Malahan ada pula yang diriman. Sedangkan di Batu Pahat, saya rasa mungkin semalam ataupun kemarin, gambar tu keluar.
pesta timbalan speaker. Makan durian di kawasan kebun di Batu Pahat. Apakah gambar itu? Gambar kemarin. Kalau ini benar, pihak berkuasa kena siasat. Jangan sampai rakyat melihat bahawa seolah-olah adanya kluster kayangan. Sebab mereka tular dalam media. Ni gambar apa ni? Mana ni? Ini mana lagi ni? Baca artikel tu kata before MCO. Oh, katanya before MCO. Macam mana before MCO ada gambar bertopeng? Ini dapat ke sini. Rashid Hasnon mengatakan deny breaching SOP after he was caught on camera at Durian Feast. He claimed this was held last year before MCO 10. Tapi macam mana tu gambar ada tu? The question remain after Batu Pahat MP said Durian Fest was before MCO. Terpulanglah. Sebab katanya bohong katanya. Dalam video itu ada seorang kakak pakai tudung Fareha. Kod Rena Collection Raya tahun ini punya. Kadang-kadang janganlah berbohong. Ini saya dapat ni saudara, bukan saya bohong. Bohong. Ini kata replying to that to Malaysia Kini, dia kata baru rilis dalam 2 bulan lepas. Tetapi tiba-tiba cakap video ini tahun lalu. Ini nak menipu tapi tak banyak pandai. Ini tak tahulah, bagaimanapun kita serahkan pada pihak berkuasa. Kalau benarlah timbalan speaker melanggar ini SOP ini, maka tindakan perlu diambil. Bukan beliau saja, orang yang sekali kena siasat, berapa ramai ada situ. Sebab saya tengok bila itu katanya lah, perlu siasat lah. Bahawa ada wanita dia pakai tudung itu digunakan selepas raya punya trend. Dan ada bermakai pelitup. Kenapa mereka tak pakai pelitup? Soalnya sekarang ni bagi saya bukan pelitup, soal pergerakan. Rakyat terkurung. Tak jaga SOP pun. Ini bagi saya bukan saja SOP. Ini perintah kawalan pergerakan total lockdown. Rakyat suruh duduk rumah. Kalau benar, saya bukan kata tuduh. Sebab itu kita minta disiasat. Jangan salahkan saya. Saya menzahirkan perasaan rakyat. Tentulah mereka tersinggung. Norizan Said 1 juta pun saya malaslah cakap ayat-ayat benda begitu. Saudara. Ini keadaannya. Dan saya nampak sekarang ni segala-galanya dah semakin cloud lah. Baik saudara. Hari ini tadi jam 11 tadi maka hadirlah speaker Dewan Rakyat, speaker Dewan Negara, timbalan speaker Dewan Rakyat, timbalan speaker Dewan Negara menyantuni titah tuanku. Maka nampak gayanya sekarang ni mereka tak boleh helah. Kerana ini adalah teguran permintaan kali ketiga daripada Agong. Mula-mula dulu pada 24 Mei tak silap saya, tuanku kata boleh adakan persidangan. Masih lagi mereka bermadah berhelah. Kemudian pada 16 Jun Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dalam perbincangan dengan Duli Yang Mulia Pertuan Agong, dan Duli Yang Mulia Pertuan Agong juga telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa Parlimen hendaklah diadakan persidangan secepat mungkin, pada kadar segera. Tapi mereka masih lagi madah berhelah menggunakan pelbagai orang, unsur-unsur yang mempertikaikan kredibiliti. Sebab ini mengikut perlembagaan, jangan ditebuk perlembagaan situ, perlembagaan kata begini. Sebenarnya titah itu titah tuanku. Ini keadaan saudara. Dan hari ini Duli Yang Pertuan Agong sekali lagi ulangi, bagi saya kali ketiga, supaya sidang Parlimen dibuat secepat mungkin sebagaimana yang dinyatakan oleh Datuk Pengelola Maya Diraja, Datuk Indra Ahmad Fazil Samsudin. Saya baca supaya anda semua dapat mendengar dan faham. Tuanku begitu mahu menyantuni rakyat. Kata pernyataan tersebut adalah dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah berkenan menerima menghadap Yang di-Pertua Dewan Negara iaitu Yang Berhormat Senator Tan Sri Dr. Rais Yatim, dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Yang Berhormat Datuk Azhar Azizan Harun di Istana Negara hari ini. Turut hadir pada sesi yang berlangsung selama 1 jam bermula pada jam 11 pagi ini ialah timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara Yang Berhormat Senator Datuk Seri Haji Muhammad Ali
bin Haji Muhammad serta kedua-dua timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, itu Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Rashid bin Hasnun dan Yang Berhormat Datuk Sri Azalina binti Osman. Okey, saya baca satu supaya kita dengar baik-baik. Susulan sesi menghadap ini dan lanjutan daripada sesi perbincangan khas Raja-Raja Melayu yang telah berlangsung pada 16 Jun lalu, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menzahirkan pandangan bahawa persidangan Parlimen perlu diadakan secepat mungkin dengan mengikut garis panduan dan prosedur operasi standard COVID-19 yang ditetapkan oleh kerajaan dan Parlimen. Ini bagi membolehkan proklamasi darurat dan ordinan-ordinan darurat yang telah dikeluarkan dapat dibentangkan di Parlimen seperti yang termaktub dalam perkara 150 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan. Jangan ingat Agong tak tahu tentang perlembagaan. Mereka ni mempertikaikan macam-macam. Daulat tuanku, patut menjunjung kasih. Selain itu, Seri Paduka Baginda menzahirkan pandangan bahawa semua jawatan kuasa pilihan Parlimen ke-14 hendaklah meneruskan sesi-sesi mesyuaratnya untuk pelaksanaan mekanisme semak dan imbang bagi menjamin berlakunya tadbir urus yang telus, berintegriti dan bertanggungjawab, khususnya menangani isu-isu dasar awam dan kemasyarakatan serta hal ehwal keuangan dan perbelanjaan negara. Ini distreskan oleh Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Getinya Parlimen mesti bersidang, mesti ada semak dan imbang. Jangan nak berdalih sana, berdalih sini. Jadi semasa sesi menghadap sebut, Seri Paduka Baginda menzahirkan penghargaan dan terima kasih atas komitmen dan kesediaan pihak Parlimen untuk mengadakan persidangan Parlimen secepat mungkin. Jadi katanya perlu dijelaskan juga sini bahawa pandangan dan seruan-seruan yang nyatakan ini merupakan pendirian Seri Paduka Baginda dan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu yang bertindak sebagai Raja berperlembagaan berdasarkan prinsip keluhuran perlembagaan, persekutuan dan kedaulatan undang-undang. Seri Paduka Baginda turut mengambil kesempatan ini menyeru rakyat untuk bersama mendoakan agar negara kita sentiasa berada di bawah lindungan Allah, dijauhi daripada sebarang musibah dan wabak COVID-19 dapat dibendung serta diakhiri dengan segera. Daulat tuanku. Ternyata Baginda kali ini tuanku budus. Kau nak cakap bahawa perkara 18 lah, perkara 20 ke, perkara 30 ke, kamu panggil lah pakar perlembagaan, ya. Kamu tafsir begitu, kamu tafsir begini. Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong mewakili Raja-Raja Melayu dan mengulangi lagi, Parlimen mesti bersidang. Ampun tuanku, patut mewakili rakyat cinta damai. Rakyat tuanku menjunjung kasih atas keprihatinan tuanku yang begitu jelas nyata mahu melihat negara kita maju ke depan, makmur dan sejahtera. Ampun tuanku. Jadi ternyata sekarang ni istana juga mahukan agar Parlimen segera bersidang. Malahan istana juga menyedari saudara bahawa Parlimen boleh terbubar. Ini masalah lagi besar. Sebab itu saya berkeyakinan bahawa ini seruan Baginda cepat. Kerana istana juga sedar, kalau Parlimen tidak bersidang, maka dengan sendirinya Parlimen akan terbubar dengan sendirinya. Dan itu merupakan kali ketiga tuanku ni. Sebab itulah semalam Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, dia bersuara dengan keras dan jelas. Cuba serah hayati apa kenyataan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Kerana beliau yang selama lebih 50 tahun jadi ahli Parlimen, beliau mengatakan inilah kali pertama dalam sejarah politik negara yang terburuk. This is the worst scenario. Apabila Parlimen nak bersidang, macam-macam orang bercakap. Dan kuasa agung dipertikaikan. Dan mereka mula berbuat itu, mengata itu, mengitu ini. Dan sembak dan imbang kewangan negara tidak dapat dilakukan apabila Parlimen tidak dapat bersidang. Kan sebab itu Tengku Razali kata mesti bersidang, dan sebab itu beliau mengadakan satu drive ataupun satu tuntutan rakyat supaya Parlimen segera bersidang. Dia Yang Berhormat Mulia Tengku Razali bukan satu hari saudara menjadi ahli Parlimen. Beliau berada di anjung kuasa macam saya kata semalam, zaman Tengku Abdul Rahman, zaman Tun Razak, zaman Husin On, zaman Dr. Mahathir, zaman Pak Lah dan zaman Datuk Najib, dan zaman Dr. Mahathir balik pada zaman Tasimuddin.
Beliau melalui semua. He is there. Sebab itu dia merasa kecewa melihat keadaan segini. Dan beliau merasakan bagaimana perlembagaan dipertikaikan dan seolah-olah perlembagaan ini tidak diperindahkan. Jadi sebab itu dia kata, setiap ahli parlimen, ini betul sebenarnya. Setiap ahli parlimen, sewaktu mereka nak memegang jawatan sebagai ahli parlimen, maka mereka mengangkat sumpah. Ini jelas. Setiap orang ahli parlimen bergelar yang berhormat, sebelum kamu bergelar disahkan, maka kamu mengangkat sumpah di parlimen dengan nama Allah. Bersumpah akan mempertahankan perlembagaan. Jadi perlembagaan ini tak boleh benda main-main. Ia mengatasi segala-galanya. Jadi sebab itu kita wajib berbalik kepada prinsip rukun negara. Apa kata rukun negara? Pertama sekali prinsipnya adalah kepercayaan kepada Tuhan. Ini paling penting. Kepercayaan kepada Tuhan itu bukan sahaja tentang belief in God, tetapi tentang kadar dan kadar, tentang segala-gala apa yang berlaku. Kemudian adalah perkara nombor 2 dalam kita punya rukun negara adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi sebab itu saya cukup marah apabila ada mereka mempertikaikan kuasa Duli Yang Maha Pertuan Agong. Ini kamu dah kata bahawa kesetiaan kepada raja dan negara. Apabila kamu mempertikaikan, kamu lari daripada asas prinsip rukun negara. Dan mereka ini kalau nak jari rakyat Malaysia, ikutlah rukun negara. Kalau tak nak ikut rukun negara ini, silakanlah, pintu negara Malaysia ini terbuka luas. Tak ada masalah pun pada kita. Dan setiap ahli parlimen mengangkat sumpah juga menjunjung perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Itu sumpah kita, menjunjung kedaulatan perlembagaan dan undang-undang. Kita ini negeri, negara rule of law, bukan rule of the jungle. Bukan orang ni boleh buat undang-undang begini, besok buat undang-undang begini, lusa buat SOP, tak ikut SOP kena begini. Tak boleh. Kita mesti mematuhi undang-undang yang telah pun dokumentasikan, yang telah diisytiharkan. Dan undang-undang itu bukan dibuat oleh ciptaan seseorang. Dia selepas perlembagaan, pasal-pasal begitu. Jadi kenapa dipertikaikan? Saya amat mengharapkan, saudara, sebab saya merasa yakin bahawa Yang Mulia Tengku Razali bimbang. Kerana beliau melihat Kerajaan Perikatan Nasional dan Parlimen akan terbubar dengan secara otomatis. Dan ini telah pun didebatkan. So, kita mengharapkan dengan titah tuanku dalam masa 1-2 hari ini, apa yang dituntutkan oleh UMNO supaya apa yang dinyatakan oleh Presiden UMNO dalam tempoh 14 hari, Parlimen mesti bersidang, perlu terlaksana. Kita bincang perkara ini malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan saudara, jaga diri baik-baik, jaga kebersihan, kita jaga keluarga kita. Semoga tidur saudara paling tidak pun janganlah diuliti oleh mimpi-mimpi ngeri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.